Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi Siaran Pagi. Alhamdulillah itu dia baru saja kita ikuti bersama tadi mengenai dengan pitch programnya, mengenai dengan curapan bintang yang telah pun diadakan ya pada 1 hingga 4 Disember ya kalau tidak silap bersama dengan rakan kita ya Nur Hayatul Fazila yang telah pun berada ketika itu di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Alhamdulillah ya. Saya sendiri juga berkesempatan untuk menuju ke sana kalau tidak silap pada hari pertama tersebut ya. Dan memang betul lah pada hari tersebut cuaca hujan. Jadi ini antara cabaran ya bagi aktiviti curapan bintang ini. Apabila cuaca hujan, pastinya agak sedikit sukar lah ya untuk kita ni melakukan aktiviti tersebut ya. Tambahan lagi dengan pembentukan awan ya di kawasan-kawasan berkenaan turunan hujan dan juga sebagainya menyukarkan aktiviti tersebut dijalankan. Walau bagaimanapun ia tidak diadakan sehari sahaja ni Intan. Ia diadakan sehingga 4 Disember ya. Dan saya tidak ingatlah ya pada hari keberapa alhamdulillah cuaca baik dan juga mengizinkan untuk melakukan aktiviti tersebut. Jadi peluang di bulan Disember ini ya melakukan aktiviti tersebut membawa kenangan manis yang pastinya kepada ahli keluarga yang menghadirkan diri mengikuti aktiviti tersebut ya. Baik, kita berada di penghujung rampai pagi ni. Jadi sebelum kita ni berpisah seperti yang kita dijanjikan di awal rampai pagi tadi, satu ruangan wawancara Majlis Perasmian Pusat Perkhidmatan Setempat dan Pelancaran Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan ya. Jadi alhamdulillah 2 orang narasumber ataupun tetamu kita sudah pun hadir pada pagi ini untuk membincangkan dan juga memberikan pencerahan serba sedikit mengenai dengan tajuk ini. Jadi terus saja kita kepada tetamu di sebelah kiri saya Yang Mulia Tuan Pengiran Muhammad Jeffrey Nur Hafli bin Pengiran Haji Ali, Pemangku Pengarah Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jujur kasih Pengirannya kerana berkesudian bersama kita pada pagi ini untuk menjelaskannya dan juga memberikan sedikit pencerahan mengenai dengan tajuk kita pagi ini. Dan juga di sebelah kiri Tuan Pengiran Muhammad Jeffrey Nur ialah Yang Mulia Tuan Awang Haji Ibnu Khairuddin ya, bin Awang Haji Ibrahim, Pemangku Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah. Sihat juga ya? Alhamdulillah. Baik, pertama sekali ramai pagi ingin mengucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pagi ini. Jadi tanpa membuang masa ni, pastinya penonton ingin mengetahui juga apa yang kita dibincangkan ini. Saya serahkan kepada Intan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Wali. Jadi kita akan mulakan wawancara kita ini bersama dengan Yang Mulia Tuan Pengiran Jeffrey Nur. Jadi tuannya, kita berbicara hari ini mengenai dengan Majlis Perasmian Pusat Perkhidmatan Setempat dan Pelan Transformasi Digital Kementerian Pendidikan. Jadi mungkin boleh tuan kongsikan kepada penonton kita ya untuk menjelaskan serba sedikit mengenai dengan latar belakang mengenai dengan Majlis Pelancaran Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan ini. Terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Majlis Peresmian Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan insya-Allah akan diadakan pada hari Selasa 3 Jumadil Akhir 1444 Hijrah bersamaan dengan 27 Disember 2022 Masihi. Untuk makluman orang ramai, Pusat Perkhidmatan Setempat ini telah mula beroperasi pada 1 September 2022. Pusat Perkhidmatan Setempat ini diwujudkan dengan memusatkan semua perkhidmatan kaunter di satu lokasi bagi memudahkan orang awam dan warga kerja Kementerian Pendidikan membuat urusan dan mendapatkan perkhidmatan atau konsultasi tanpa perlu ke kaunter yang ditempatkan di beberapa lokasi mengikut jabatan, bahagian dan unit. Pusat Perkhidmatan Setempat berfungsi sebagai tempat pertanyaan, pusat informasi, pusat aduan, tempat pembayaran dan tuntutan, pengambilan dokumen, permohonan perkhidmatan dan lain-lain yang berkaitan. Inisiatif ini merupakan komitmen dan usaha berterusan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan perkhidmatan kaunter yang mempunyai pengurusan berkualiti, efisien, selesa dan
mesra pelanggan. Wow, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya perkhidmatan ini sudah pun mula beroperasi pada tahun ini juga 1 September lepas ya 2022 Masihi dan insya-Allah kita ini akan dapat sama-sama mengikuti majlis pelancarannya nanti pada 27 Desember ini 2022 Masihi ya. Baik, menerusi majlis pelancaran ini nanti siapa yang akan hadir nih selaku tetamu kehormat majlis pada hari tersebut? Terima kasih Tuan. Tamu kehormat bagi majlis ini ialah Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Raja Rumaizah binti Haji Ahmad Saleh, iaitu Menteri Pendidikan. Dan majlis ini insya-Allah akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat, dan seterusnya diteruskan dengan ucapan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Seterusnya, majlis peresmian pusat perkhidmatan setempat akan diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, dan setelah itu Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan dibawa melawat ke kaunter-kaunter yang terdapat di pusat perkhidmatan setempat berkenaan. Semasa majlis tersebut, Yang Berhormat Menteri Pendidikan juga akan melancarkan plan transformasi digital Kementerian Pendidikan, iaitu Digital Transformation Plan, dan seterusnya membuat lawatan ke kemudahan-kemudahan yang terdapat di pusat berkenaan. Majlis tersebut akan dihadiri oleh setiausaha tetap di Kementerian Pendidikan dan juga ketua-ketua jabatan Kementerian Pendidikan, insya-Allah. Kalau boleh tahu lokasinya di mana ni Tuan? Lokasinya ialah di Blok C aras bawah Kementerian Pendidikan. Insya-Allah. Baik, alhamdulillah ya. Jadi itulah tetamu kehormat yang bakal hadir nanti, Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri ya. Dan itulah nanti juga pengisian-pengisian yang akan dimuatkan di sepanjang majlis peresmian atau pelancaran tersebut ya. Iya. Baik, berikutnya ini kita beralih pula kepada Yang Mulia Tuan Ibnu ya. Jadi Tuan yang telah pun kita ni menegakkan mengenai dengan satu lagi pelancaran, iaitu pelancaran plan transformasi digital Kementerian. Jadi mungkin boleh Tuan kongsikan secara ringkas mengenai dengan plan transformasi digital tersebut. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi plan transformasi digital ini ianya adalah sebuah dokumen yang mengongsikan rancangan-perancangan pelaksanaan inisiatif-inisiatif transformasi digital di Kementerian Pendidikan daripada tahun 2023 hingga 2027, khusus dalam bidang pengajaran dan pembelajaran serta pemberian perkhidmatan pada orang ramai. Dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terkini seperti cloud computing, artificial intelligence, blockchain, Kementerian Pendidikan berhasrat untuk mengukuhkan sistem pendidikan yang sedia ada dan menambah baik perkhidmatan yang diberikan kepada orang ramai. Jadi ianya juga adalah untuk memupuk masyarakat yang pintar ataupun smart society untuk menampung apa jua keperluan dan cabaran-cabaran di masa akan datang. Alhamdulillah ya. Luar biasa sekali transformasi digital tersebut ya. Baik, mengenai dengan transformasi digital ini ya, mungkin boleh dikongsikan apakah antara inisiatif-inisiatif transformasi digital yang telah disediakan terutama dalam menyokong pengajaran ya dan juga pembelajaran ini Tuan. Okey, baik. Sehingga kini Kementerian Pendidikan telah melaksanakan beberapa inisiatif-inisiatif bagi mendukung pengajaran dan pembelajaran secara digital ini ya. Secara digital. Salah sebagai example-nya satu penubuhan platform MOE TV, penubuhan Digital Resource Management System, penyediaan perkhidmatan internet kepada sekolah-sekolah. Ini termasuk penyediaan perkhidmatan internet menggunakan teknologi satelit di 2 buah sekolah di Ulu Belaid, dan seterusnya penektarafan infrastruktur rangkaian IT dan komputer-komputer di sekolah-sekolah. Iya. Jadi itulah antara inisiatif transformasi digital yang telah pun disediakan terutama dalam menyokong pengajaran dan juga pembelajaran. Dan seterusnya Tuannya, mungkin boleh dikongsi kepada penonton kita mengenai dengan apakah antara focus areas yang terkandung di dalam plan transformasi digital Kementerian Pendidikan ni Tuan. Okay. Dalam plan transformasi digital Kementerian Pendidikan ada 3 focus area utama, iaitu satu teknologi pendidikan. Ini khusus untuk melihat kepada teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran.
Yang kedua is pengurusan teknologi, iaitu penggunaan teknologi untuk memudah cara urusan-urusan kerja di Kementerian Pendidikan. Dan hari sekali is pelaksanaan dasar dan infrastruktur, itu sebagai pemudah cara untuk apa juga inisiatif-inisiatif transformasi digital yang akan dilaksanakan nanti. Iya, jadi ada 3 fokus area, iaitu antaranya ialah teknologi pendidikan, penggunaan ataupun penggunaan teknik teknikal dan juga pelaksanaan dasar dan juga infrastruktur ya. Alhamdulillah, itulah antara fokus areas yang terkandung di dalam plan transformasi digital Kementerian Pendidikan. InsyaAllah semua ini akan dicapai menjelang tahun 2025. 2025 ya? 2027 insyaAllah. 2027 insyaAllah. Baik, kita berbalik semula kepada Yang Mulia, ya, Tuan Pengiran Jeffrey Noel, ya, berbalik kepada pusat perkhidmatan setempat, ya. Mungkin boleh menerangkan serba sedikit berkaitan dengan ini dia perkhidmatan yang ditawarkan oleh pusat perkhidmatan setempat ini. Terima kasih Tuan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai dan warga kerja Kementerian Pendidikan adalah seperti permohonan bagi mendapatkan pas belajar, penerangan lanjut mengenai beasiswa kerajaan, permohonan penubuhan dan pendaftaran sekolah institusi swasta baru, pembayaran dan pendaftaran peperiksaan, pembayaran yuran dan borang tawaran dan sebut harga Kementerian Pendidikan. Untuk senarai penuh perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di pusat tersebut, orang ramai bolehlah mendapatkan maklumat tersebut di laman web resmi Kementerian Pendidikan. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi itulah antara perkhidmatan-perkhidmatan yang diadakannya, iaitu antara sahaja iaitu beasiswa kerajaan, pembayaran dan pendaftaran peperiksaan dan juga banyak lagi sebetulnya. Dan seterusnya ini tuannya, mengenai dengan pusat perkhidmatan seperti ini, apa antara objektif dan juga matlamat ianya diwujudkan ini? Terima kasih. Antara objektif dan matlamat pusat perkhidmatan setempat ialah pertama, bagi memudahkan orang ramai untuk berurusan atau mendapatkan perkhidmatan dengan jabatan-jabatan, bahagian-bahagian dan pusat-pusat di bawah Kementerian Pendidikan. Dan kedua, sebagai pusat orang ramai berurusan dan mendapatkan perkhidmatan agar segala urusan dan perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, iaitu menjimatkan masa, teratur dan bersistematik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita percaya sahaja ya dengan adanya pusat perkhidmatan setempat ini, ia dapat apa lagi tu menjimatkan masa dan juga yang tadi ini lagi payah kita nikan pergi ke tempat-tempat lain lagi ya. Dan memudahkan lagi lah. Memudahkan urusan tentunya ya. Jadi siapakah kumpulan sasaran bagi pusat perkhidmatan ini nanti ni? Okay, Alhamdulillah, kumpulan sasaran bagi pusat perkhidmatan setempat ini ialah orang awam dan juga warga kerja Kementerian Pendidikan sendiri yang ingin mendapatkan perkhidmatan berkaitan dengan hal ehwal pendidikan atau perkhidmatan di bawah Kementerian Pendidikan. Ya. Jadi insya-Allah ya, mereka boleh terus saja menuju ke pusat perkhidmatan setempat ini nanti ya untuk melaksanakan ya apapun tugas dan juga keperluan ya yang perlu diselesaikan di satu tempat one stop center ini sahaja nanti. Baik, sebelum kita ni mengakhiri ruangan wawancara kita pada pagi ini ya, apa harapan Tuan sendirilah ya bagi pusat perkhidmatan ini nanti? Terima kasih. Kementerian Pendidikan berharap dengan beroperasinya pusat perkhidmatan setempat ini, ianya dapat memudahkan lagi urusan-urusan yang melibatkan orang ramai dengan menumpukan kepada satu lokasi, iaitu pusat perkhidmatan setempat berkenaan. Dengan adanya pusat perkhidmatan ini juga pihak kementerian berharap segala perkhidmatan dan urusan akan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, cepat, tepat dan mesra pelanggan dengan pengendalian yang profesional serta memenuhi kehendak pelanggan, insyaAllah. InsyaAllah ya. Dan jadi kepada Tuan Najib ini mungkin ada harapan ya bagi pelancaran plan transformasi digital kementerian ini. Okey, terima kasih. Jadi harapan Kementerian Pendidikan juga iaitu untuk agar apa juga pelaksanaan yang dirancang ini nanti berjalan dengan yang dirancang, berjalan dengan lancar insya-Allah, dan apa juga yang akan dilaksanakan nanti akan dapat memudahkan para penuntut, tenaga-tenaga pengajar
dan juga orang-orang ramailah nanti insya-Allah. Untuk InsyaAllah, menggunakan ya. perkhidmatan ini nanti ya. Dan akhirnya ni tuannya, bagaimana jika orang ramai ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan pusat perkhidmatan setempat ini, tuan? Terima kasih Puan. Orang ramai yang ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai pusat perkhidmatan setempat boleh melayari laman sesawang Kementerian Pendidikan www.gov.bn yang mana butiran mengenai dengan perkhidmatan yang disediakan di pusat perkhidmatan setempat boleh didapati di sesawang berkenaan. Selain itu juga Kementerian Pendidikan mengalu-alukan maklum balas orang awam, warga kementerian mengenai perkhidmatan yang diberikan di pusat ini dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan melalui skrin atau semasa mengunjung pusat perkhidmatan setempat berkenaan. Baik ya, itu tadi kita paparkan ya sebentar tadi QR code yang boleh Auda imbas ya untuk memberikan sebarang maklum balas ya ataupun aduan mengenai dengan pusat perkhidmatan setempat ini tadi ya. Baik, sebelum itu tuan, kan ianya sudah pun mula dibukakan pada 1 September lepas ya, dan insyaallah secara rasmi dilancarkan 27 Disember ini nanti ya. Sejauh ini macam mana feedback daripada orang ramai yang menggunakan perkhidmatan tersebut ya, dan sambutannya setakat ini macam mana? Alhamdulillah, feedback yang terima memang memuaskanlah, terutamanya ianya memberikan suasana environment yang baru bagi para pelanggan Kementerian Pendidikan atau klien Kementerian Pendidikan. Dalam purata dalam sebulan pusat berkenaan menerima dalam 2,000 pelanggan bagi semua macam urusan yang terdapat di pusat berkenaan. InsyaAllah setakat inilah. Ya. InsyaAllah setakat ini ya. Jadi sambutan yang agak memberangsangkan ya, dan memang benarlah ya perkhidmatan sebegini memang sangat diperlukan ya, oleh orang-orang kita ni. InsyaAllah ke depannya nanti kita ni mengharapkan akan kelancaran, dan seterusnya nanti akan Kementerian Pendidikan akan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik ya kepada pengguna-penggunanya. Baik, ribuan terima kasih dan juga junjung kasih Pangeran ya di atas kesediaan ya hadir ke Rampai Pagi untuk hari ini, mengongsikan kepada kami berdua, begitu juga penonton-penonton kita di rumah ya, majlis perasmian pusat perkhidmatan setempat dan pelancaran transformasi digital Kementerian Pendidikan yang akan diadakan pada 27 Disember ini nanti. Kita mendoakan mudah-mudahan majlis tersebut akan berjalan dengan lancar juga hendaknya, sesuai dengan apa yang telah pun dirancangkan ya. InsyaAllah jika kita ada masa dan juga kesempatan di lain waktu, kita akan bersama lagi. Mungkin ada perkongsian-perkongsian lain lagi nanti boleh dibuat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, sudah itu dia baru saja kita ikuti bersama wawancara mengenai dengan Majlis Perasmian Pusat Perkhidmatan Setempat dan Pelancaran Transformasi Digital Kementerian Pendidikan yang akan diadakan nanti pada 27 Disember ini bertempat di Blok C aras bawah Kementerian Pendidikan. Alhamdulillah. Jadi kita percaya sahaja dengan adanya ya pusat perkhidmatan setempat ini dapat memudahkan ya apa yang ingin kita diuruskan, khususnya dari segi mungkin beasiswa kerajaan ataupun pembayaran dan juga pendaftaran peperiksaan, dan juga banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di sana ya. Betul sekali ya. Jadi kita sarankan Auda untuk memeriksa sendirilah dengan lebih dekat ya apa sahaja yang mereka sediakan, maksud saya perkhidmatan melalui perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan ini. Jadi di akhir wawancara tadi ada QR code ya yang kita paparkan. Jadi mudah-mudahan jika ada sebarang maklum balas ya atau aduan berkaitan dengan pusat perkhidmatan setempat ini, insya-Allah Auda boleh hantarkannya di sana melalui QR code ini tadi ya. Dan pasti dari masa ke semasa ya kita percaya mereka ini akan terus memberikan yang terbaik ya kepada pengguna dan juga pelanggan-pelanggannya. Ya. Baik Intan, nampaknya kita ni sekarang sudah pun berada di penghujung rancangan Rampai Pagi ni. Dan pastinya sebelum kita ni menutup tirai Rampai Pagi untuk hari ini, selamat berhujung minggu ya. Kita ni ucapkan kepada penonton-penonton kita ni. Hari ini hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan keadaan cuaca akan terus dalam keadaan yang baik dan juga mengizinkan. InsyaAllah. Khususnya besok hari Ahad ni. Hari Ahad yang pastinya
Anti telah merancang untuk beriadah dan juga sebagainya. Dan juga kita ni yang tinggal beberapa hari saja lagi ni kita akan mengakhiri melabuhkan tirai tahun 2022. Jadi kita ni lakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan juga memberi faedah kepada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Baik, untuk akhirnya mewakili penerbit, rakan-rakan juruteknik dan juga rakan-rakan yang turut sama menjayakan siaran Rampai Pagi ini, kami ingin mengucapkan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.